Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Sakinah Miti Baharudin dari kelas 2 Ruby akan membentangkan subtopik 2.2 kegiatan ekonomi daripada bab 2. Pengenalan, pertempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah dibuktikan melalui penemuan arkeologi. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut, pelumbungan dan pembuatan. Pertanian, padi, Kerajaan Funan, Kerajaan Champa dan Kerajaan Angkor. Kerajaan Funan dan Angkor yang terletak di lembah Sungai Mekong mendapat manfaat daripada kesuburan tanahnya. Hujan membekalkan air ke tasik-tasik besar seperti Tuale Sap yang digunakan untuk mengairi kawasan padi sawah. Pemerintah Angkor telah membina barai untuk menyimpan air. Di Angkor, penanaman padi menuaikan hasil 3 hingga 4 kali setahun. Di Champa pula terdapat ketua air di setiap kampung yang menyelenggarakan terusan dan daik. Kerajaan Majapahit, Pulau Jawa mempunyai tanah subur yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk pengairan padi sawah. Pemerintah Majapahit telah membina beberapa sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Kerajaan Sriwijaya, padi menjadi tanaman utama kawasan Kerajaan Sriwijaya. Padi sawah ditanam di kawasan pendalaman Palembang, terutama di tanah tinggi Pasemah dan Hulu Musi. Rempah ratus yang terdapat di alam Melayu ialah bunga cengkih, buah pala dan lada hitam. Bunga cengkih ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala pula ditanam di Pulau Banda, manakala lada hitam ditanam di Sumatera dan Jawa. Kegiatan pertanian yang lain. Selain tanaman padi, masyarakat Kerajaan Alam Melayu juga mengusahakan tanaman lain seperti pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Mereka turut terlibat dalam kegiatan menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Malahan ada yang berusaha mendapatkan kulit kura-kura. Perdagangan, Kerajaan Funan, pelabuhan OCEO, barang diperdagangkan, damar, dapur, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Kerajaan Champa, pelabuhan, Turan, Kamran, Sri Banoi dan Maliti, barang diperdagangkan, beras, emas, perak, gading gajah dan gaharu. Kerajaan Sriwijaya, pelabuhan, Palembang, barang diperdagangkan, damar, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading gajah dan sumbu badak. Kerajaan Angkor, pelabuhan, Yasodharapura, barang didagangkan, gaharu, buah pelaga, lini lebah, minyak sayuran, damar dan gading gajah. Kerajaan Majapahit, pelabuhan, Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya, barang didagangkan, rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Kerajaan Kedah Tua, pelabuhan, Sungai Mas dan Pangkalan Bujang, barang didagangkan, rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Kerajaan Gangga Negara, pelabuhan, Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput, barang didagangkan, emas, biji timah, rempah ratus, kapur barus dan damar. Hasil hutan dan laut. Hasil hutan, gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Gaharu banyak didapati di hutan Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sumatera. Sarang burung layang-layang didapati di utara Pulau Borneo dan digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Rotan mudah didapati di seluruh alam Melayu. Rotan digunakan sebagai bahan binaan dan barang kraftangan. Kapur barus banyak ditemukan di Sumatera dan Borneo. Kapur barus digunakan sebagai bahan pewangi. Hasil laut, gamat dijadikan bahan makanan dan perubatan, rumpai laut dijadikan makanan, mutiara dijadikan barang perhiasan. Gamat, mutiara dan rumpai laut didapati di perairan alam Melayu, terutama di Selat Melaka. Pelumbungan dan pembuatan. Pelumbungan, di Champa, emas dilumbung di kawasan Pergunungan Hue. Di Champa, perak dilumbung di Indrapura dan di kawasan di antara Amaravati dan Wijaya. Di Angkor, biji besi dilumbung di Pergunungan Phnom Dek.
pembuatan. Masyarakat Kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi dan emas seperti barang perhiasan. Masyarakat Kerajaan Champa mahir dalam pembuatan barangan tembikar. Masyarakat Kerajaan Champa mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Masyarakat Kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula dan minyak. Di samping itu, mereka mengusahakan pembungkusan daging, kerbau dan membuat mi daripada beras. Kekayaan sumber alam di alam Melayu menyebabkan pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Kebijaksanaan pemerintah mengurus sumber alam dan kegigihan rakyat bekerja telah memakmurkan alam Melayu. Oleh sebab itu, kita harus bijak memanfaatkan dan mengurus alam sekitar untuk memajukan diri dan negara. Sekian, terima kasih.